Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir lana al-umura kullaha fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini alhamdulillah dapat kita bersama lagi untuk kita teruskan kelas kita ataupun online kita Asas Tajwid Al-Quran. Semata-mata untuk kita nak membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna, tak lain tak bukannya mesti kita nak kena selalu bermudzakarah. Dan seperti mana saya sempat dengar berbual tadi, kelas Zoom ni selalunya memang tak ada masa. Kalau difokuskan, dikhususkan untuk tahsin ataupun membaca Al-Quran, maknanya masa betul-betul cukup-cukupnya untuk baca Al-Quran dan tak ada ruang untuk nak sembang hal-hal lain. Begitu juga bila kita belajar Al-Quran dan kita tadarus Al-Quran, tahsin, talaqi Al-Quran, dan tak ada ruang untuk kita berbual ataupun kita ambil masa sedikit untuk tajwid Al-Quran, untuk memberi penerangan dan juga penjelasan dan juga huraian berkenaan dengan hukum hakam, hukum-hukum tajwid Al-Quran, maka itulah antara asbabnya yang mana kita agak lambat sikit. Tajwid itu lambat, dia tak selari dengan bacaan. Sebab mungkin antara kita dari awal mungkin fokus memperbetulkan bacaan sahaja. Dan kadang-kadang disebut juga hukum-hukum tajwid tapi tak tertangkap ataupun tak dapat nak simpan dalam ingatan dan juga dalam hafazan ataupun dalam fahaman. Ini saya percaya sangat-sangatlah. Lagi-lagi siapa-siapa yang terlibat dengan tadarus Al-Quran ataupun Masjid Darul Ghufran punya program yang sangat-sangat diberkati yang saya boleh sebutkan, tadarus Al-Quran sepanjang tahun itu. Bila bulan Ramadan saya terlibat, saya duduk sama-sama, saya alhamdulillah sangat-sangat gembira perkembangan semua tadarus, semua grup G1, 2, 3, 4 hatta 5 sekalipun, alhamdulillah perkembangan tajwid itu dah nampak sangat baik sangat. Dah mula bersembang-sembang dan mula bagi penerangan dan mula ambil masa untuk memberi laluan kepada hukum-hukum tajwid. Tapi tak sebegitu luasnya dan tak sebegitu detailnya. Dan nak kita juga kepada satu kelas yang boleh kita berbual sepuas hati dan juga berbual sedetail-detail yang kita nakkan. Jadi alhamdulillah kelas Asas Tajwid Al-Quran inilah saya rasa tempatnya untuk saya bagi laluan kepada semua peserta yang masuk kelas ni. Bukan sekadar kita kenal hukum itu namanya apa, kita nak capai tahap macam mana kita nak terangkan, kita nak huraikan dan kita nak jelaskan hukum-hukum tajwid Al-Quran. Sebab dengan kerjasama kita bersama dari beberapa tahun sudah, jadi saya ni alhamdulillah dengan tadarus Al-Quran Darul Ghufran ini boleh dikatakan dah belasan tahun, masya-Allah. Jadi pemerhatian kita dari awal, kalau sekadar kita hanya mendengar bacaan dan ditegurkan bacaan kita dan dijelaskan begitu saja, orang kata sepintas lalu saja nama-nama hukum tu, kita dah buat lama. Kita dah praktis dan juga kita dah latihkan diri kita dah lama, beberapa tahun sudah. Tapi kesannya kita sendiri tahulah sejauh mana kesan pada diri kita masing-masing. Dan rasanya belum lagi sampai tahap memuaskanlah. Sebab itu sekarang ni insya-Allah kita cuba pula dengan cara baru yang saya maksudkan di sini. Saya macam ada masalah sikit. Yang saya maksudkan di sini bila kita bagi peluang dan laluan untuk masing-masing memberi tajwid, maka di sinilah kita nampak kekuatan setiap peserta
untuk memberi penerangan tajwid tadi. Ada yang dapat menerangkan secara baik dan sempurna, dan ada kadang-kadang kita dah rasa macam hukum ni mudah dah, tapi rupa-rupanya masih lagi keliru, masih lagi boleh bertukar dengan hukum-hukum lain. Masya Allah. Jadi kita tak tahu sebenarnya. Mungkin antara yang ramai kita punya, kita sebenarnya yang ada masalah, kan? Mungkin kita kadang-kadang kita dah rasa okey dah. Macam minggu lepas baru kita patah balik ulang semula hukum 5. Rupa-rupanya banyak lagi yang oh ya ke, oh macam tu rupanya. Jadi itulah kelakar jugalah. Padahal hukum tu dah lama sangat dah. Kita dah ulang-ulang kan. Tapi bila diterangkan semula ataupun lagi-lagi bila saya buat sesi soal jawab, jadi kadang-kadang yang ditanya tu pula terkejut. Boleh pula soalan tu keluar, terkeluar macam tu, dan tak terfikir pula macam mana nak jawabnya. Jadi itulah insya-Allah seronoknya yang saya masih lagi rasa dalam kelas kita ni, boleh kita teruskan dengan cara ni, dan insya-Allah kalau tuan-tuan rasa ada penambahan lagi untuk kita nak tarik minat kita dan juga semangat kita untuk kita terus berbincang hukum ni, maka kita akan terimalah sangat-sangat dialu-alukan cadangan itu insya-Allah. Okey, itu sebagai mukadimah nak bagi kata-kata semangat sikit kepada qori-qori dan qoriah-qoriah pada malam ini. Seramai dah 15-18 orang insya-Allah. Kita tunggu lagi yang lain. Okey, insya-Allah malam ni kita akan teruskan lagi. Masih lagi kita akan buat murajaah. Saya belum lagi dapat kumpulkan data tajuk yang terakhir, iaitulah Hamzah Wasal. Hamzah Wasal tunggulah. InsyaAllah bila saya dapatkan dia punya kesimpulan yang mudah, insyaAllah saya share dan kita boleh bincang bersama. Buat masa ni insyaAllah kita masih lagi buat murajaah secara umum dulu. Untuk malam ni, saya akan share skrin di sini insya-Allah. Okey, tajuk ni tajuk yang paling mudah sekali yang saya harapkan insya-Allah semua faham. Bukan sekadar faham, dapat menerangkan dan juga dapat menggunakan ilmu yang kita faham itu dalam bacaan kita sebaik mungkin. Sebab masya-Allah dalam kelas tahsin kita baik muslimin dan muslimat masih lagi bab ini ada kurangnya dan ada kadang-kadang tertinggal sempurnanya, maka kita bincang semula. Okey, iaitulah An-Nun wal Mim al-Musyaddadatain. An-Nun wal Mim al-Musyaddadatain. Ini selalu saya sebut, bab ini bab yang paling mudah dalam dunia tajwid. Dan saya rasa semua yang pernah belajar tajwid insya-Allah faham dan juga dapat bacanya dengan sebaiknya. Bila diberi fokus dan juga diberi perhatian sepenuhnya. Akan tetapi bila membaca, waktu membaca secara tasalsulnya, maknanya baca Al-Quran itu, dan berulang-ulangnya hukum tajwid ini, kita akan rasa macam ada kadang-kadang tertinggal dan ada terkurangnya hukum ini. Sedangkan hukum ini hukumnya wajib. Kalau bab fiqh, kalau bab wajib ni kita takut sangatlah. Kalau wajib tu kena buat, betul-betul kena buat. Kalau wajib tu kena tinggal, wajib tinggal. Jadi dalam bab ini wajib kena buat ni. Bila wajib kena buat, kalau tak buat maknanya salah. Kita faham bab wajib kan. Jadi sama jugalah bab tajwid ni pun sama juga. Bila sebutnya hukumnya wajib al-ghunnah, wajib dengung, maka dalam bacaan kita hendaklah wajib dengung. Dan dengung yang kita maksudkan dan yang kita kenal dalam hukum tajwid, hukumnya qadarnya harakatain. Miqdar harakatain, 2 harakat. Maknanya tak boleh kurang daripada 2 harakat. Tak boleh kurang daripada 2 harakat. Sebab hukumnya apa? Hukumnya wajib dengung. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk kita nak kenal contoh ini pun sangat-sangat mudah.
Dia ada dua bentuk sahaja dan dua keadaan sahaja. Satunya nun, ada sabdu. Yang keduanya mim, adanya sabdu. Itu sahaja. Maknanya, tak kira baris tu atas, bawah, depan, bila kita jumpa dalam Al-Quran, nun ataupun mim yang adanya sabdu, maka bacaan kita tetap terus dengung dua harakat. Wajib dengung dua harakat. Jadi soalannya, bila ada antara kita yang baca tak cukup dua harakat, apa punca dan sebabnya? Itu soalannya. Okey, saya perlu jawapan malam ni. Bukan nak saman tapi nak tahu apa jawapannya dan apa asbabnya. Siapa agak-agak boleh bagi jawapan yang orang kata backup sikit lah para qori-qoriah kita ni. Dia kurang harakat dengung sebab dah cepat habis, Ustaz. Okey, boleh terima nak cepat habis. Nak cepat habis nak ke mana? Nak ke mana? Sedangkan kalau tadarus 1 jam dia tak boleh keluar. Dia keluar Dia nak ke Gunung Fujiyama. Maknanya bacaan seseorang itu dia laju sangat. Itu sebenarnya poinnya, bacaan qari ataupun qariah kita yang tak cukup dua harakat untuk wajibul gunnah ni laju. Jadi solusinya, cara kita nak atasinya, bacaan kita tak boleh laju. Okey, boleh laju tapi pastikan yang wajib ini kita bagi haknya dua harakat itu. Okey, selesai satu masalah. Nak laju tak boleh laju. Kalau nak laju juga, yang dua harakat tunaikan haknya, bagi haknya. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada huruf yang tak terlibat dengan harakat-harakat, boleh kita laju. Sebut laju-laju. Dan bila sampai ke tempat yang ada hak untuk dua harakat, sama ada mad atau pendengung-dengung, sama ada wajib gunnah atau pendengung-dengung yang lain, maka kita lambat sikit. Yang situ yang kita nak kena berikan haknya. Boleh laju, tapi nak kena jaga segala hak-hak, sama ada mad, qadar-qadar tadilah, qadar-qadar miqdarul harakat tadi, sama ada dua harakat, 4 harakat, 6 harakat, kita nak kena berikan hak itu sepenuhnya. Okey, itu satu sebab. Ada sebab lain tak? Ustaz, mungkin tak cukup nafas, Ustaz. Bagus. Ini sangat-sangat bagus ni. Alasan ini sangat-sangat bagus dan sebab ini sangat bagus, boleh dipakai pukul rata kepada semua qari-qariah yang masih kurang dua harakat dengung. Tak cukup nafas. Okey, apa dia punya cara jalan keluarnya ataupun cara kita nak atasi masalah tak cukup nafas? Okey, selalu juga kita diberi tahu ataupun dinasihatkan bagi mereka yang tak cukup nafas, saya rasa mungkin masing-masing kenal diri sendiri, nafasnya, kadar nafasnya, waktu membaca dan mood kita ataupun kebersediaan kita waktu kita nak membaca pada hari itu kadang-kadang bertukar-tukar. Kadang-kadang sihat walafiat, alhamdulillah, nafas kita bagus, tak ada masalah. Kadang-kadang semput, kadang-kadang kenyang, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang macam-macam lah kita punya bersedia kita untuk membaca. Jadi kalau keadaan kita itu memang kita rasa macam nafas kita pendek waktu itu, tak boleh kita panjang-panjang, jadi bacaan kita, cara bacaan kita dah tak boleh sama dengan keadaan waktu kita sihat ataupun waktu kita bersedia untuk nafas panjang. Jadi kerapkan berhenti. Jalan keluarnya kerapkan berhenti, dan bila kita berhenti, kita nak kena gunakan ilmu waqaf ibtida yang kita belajar dahulu. Bila kita berhenti, tempat yang tak adanya tanda-tanda waqaf, kerap juga kita patah balik. Undur balik untuk kita nak ibtida. Waqaf tu cantik dah, berhenti sebab tak cukup nafas, tapi patah balik tu kena selalu juga kalau berhenti itu tak sempurna ataupun tak ada tanda waqaf yang
yang baik. Contohnya ada huruf jim ke, ada qala ke, huruf mim ke kan. Jadi kita berhenti banyak dan kita patah balik. Lagi-lagi ayat-ayat yang panjang kan. Ayat-ayat yang panjang tu jangan kita paksa diri sampai habis hujung-hujung nyawa kita. Hujung-hujung nafas baru kita nak cari tempat parking, memang problem. Itu yang kadang-kadang atau korbannya. Yang 2 harakat jadi 1 harakat, yang 4 harakat jadi 3 harakat ke, 2 harakat ke, kebanyakannya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dah tak ada nafas. Jadi macam paksa diri sebab nafas kita dah tak panjang, berhentilah kita, insya-Allah kita pun dah lepas pelajaran ataupun tajuk wakaf dan ibtidak, gunakan ilmu itu insya-Allah untuk kita berhenti dan kita patah balik insya-Allah. Okey, satu lagi sebabnya kenapa banyak lagi ada lagi antara kita walaupun kita dah kenal hukum tajwid ini kena, hukum dengung ini kena 2 harakat, masih lagi antara kita ada tak cukup 2 harakat. Kadang-kadang kita kurang fokus, Ustaz. Kurang Fokus. Kalau kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita punya fikiran melayang. Kita tahu hukumnya, hanya masa membacanya kita terhayal, terlupa nak dengungkan dengan 2 harakat. Okey. Dan kadang-kadang kita nak cepat, kadang-kadang kita baca tu, kita tengok yang ke-8, kita terlupa yang hukum nun 2 harakat tu macam. ya 2 harakat. Tapi kita terlupa nak menekankan dengung 2 harakat tu. Okey, itu betul. Itu antara sebab yang kritikal lah, yang saya tak boleh bantu. Yang itu masing-masing nak kena berhati-hati dan kena jaga diri. Masing-masing kena jaga diri. Macam mana kita terkhayal benar-benar luar bacaan kita sedangkan kita tengah membaca. Okey, jadi mungkin itu antara punca yang sering berlaku juga. Sebab pada sesi yang kita kadang-kadang kita akan ada baca 1-2 ayat dan keluarkan semua hukum. Saya rasa rata-rata yang keluarkan hukum boleh dikatakan 95% ataupun 92% ke atas lah. Qari'ah kita kenal betul-betul hukum dan detailnya menyebut nama-nama hukum. Tapi macam Haji Taib sebut tadi betul, bila baca tadi mungkin fokus tu kurang. Beberapa puncanya. Yang punca yang tak sepatutnya tu kalau dia nak khayal hal-hal lain pada Quran tu mungkin jangan berlaku kot. Kecuali kalau orang tu memang tertekan dengan apa masalah ataupun sibuk tengah fikir apa projek yang akan nak lakukan selepas ini atau apa akan datang, mungkin itu datang juga lah melayang fikiran tu. Tapi selalunya sebenarnya yang saya sokongnya, dia khayal ini, mata dia nak tengok kepada perkataan yang akan dibaca selepas itu. Sedangkan dia tengah baca hukum yang sepatutnya dia dengung tadi. Jadi mata dia tu dia dah pergi ke depan, tengok perkataan yang selepasnya tu laju, cepat sangat, maka dia tertinggal hukum yang sedang baca tadi. Itu kelemahan itu bagi saya, dia berpuncanya kita kurang lancar. Lidah kita belum betul-betul lancar untuk menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. Sebab kalau saya tanya pengalaman masing-masing, Masya Allah, dalam grup ini semuanya insya Allah banyak masa bersama Al-Quran dari awal, dari dulu-dulu lagi sampai sekarang. Kita, kalau saya tanyalah soalan ni, saya rasa jawapan hampir sama. Nak dapatkan kelancaran lidah kita, nak sebutkan kalimah-kalimah Al-Quran ini, antara surah dengan surah-surah yang lain sangat-sangat berbeza. Contohnya, surah yang jarang kita baca dengan surah yang selalu kita baca. Bukan surah yang kita hafal. Kita tak masukkan surah kita hafal, memang kalau tak tengok pun kita dah boleh baca. Okey, surah yang selalu kita baca tapi belum hafal dengan surah yang jarang-jarang kita baca. Apa beza antara dua tu? Inilah bezanya. Bezanya, surah yang selalu kita baca, lidah kita senang je. Lidah kita lembut dan juga mudah je untuk sebutkan perkataan-perkataan yang dah ada dalam surah yang kita baca. Contohnya lah surah Al-Mulk, surah Yasin, surah Al-Kahfi yang selalu kita dengar, selalu kita baca, belum hafal lagi. Tapi bila kita baca, kita agak macam lidah kita tu lembut dan senang kita nak sebut.
Tapi kalau pergi kepada surah yang jarang-jarang kita jumpa, ataupun surah tu tunggu giliran tadarus, kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena surah tu. Jadi bila kita nak baca, itu yang lidah kita jadi susah sikit. Dia macam tak kenal, tak biasa, tak rapat. Jadi nak sebut tu agak susah, agak lambat. Itu yang selalu berlakunya. Mata kita nak tengok kepada perkataan yang berikutnya. Lepas tu yang sedang baca ini kadang-kadang kita tertinggal. Apatah lagi kalau penyemak tu garang sangat. Penyemak tu memang tak bagi can. Memang kita selalu berlaku macam tu lah. Sebab tu tuan-tuan perhati tak? Perasan tak? Orang tu dia sekali dia buat salah. Lepas tu dia kena tegur. Dia akan buat lagi salah lebih banyak dan lebih kerap daripada 1, 2, 3 kali yang dia buat tu. Sebab itu kepada penyemak-penyemak, penyemak 1, penyemak 2, cuma 3 setiap grup, bagilah laluan, bagilah can kepada hamba-hamba Allah yang baru nak lancar, bagi can. Itu sebab itu kalau tengok cara kami ustaz yang ditugaskan ini, tak banyak kami tegur dan kami bagi pembaca itu bernafas dulu. Bagi dia bernafas dulu. Kalau kesalahan itu memang tak boleh dimaafkan, tak boleh dibiarkan, kita tegurlah. Kita tegur. Tapi jangan sebelum dia bernafas kita dah tegur, memang dia akan terkejut. Dan satu salah tu dia tak cukup, dia akan tambah lagi salah. Jadi jenuhlah penyemak tu nak kena tahan, nak kena banyak, kena tegur lagi. InsyaAllah. Okey, itulah lebih kurang dia kan. Tak panik Ustaz. Dia akan tambah lagi lah, tambah paniknya, tambah hatinya, rasa macam tak selesanya. Jadi macam-macam perasaan timbul tu, itu yang tak bagusnya waktu kita membaca Al-Quran. InsyaAllah, insyaAllah. Yang penting Ustaz, nak kena kerjasama. okey, Ustaz, Ustaz, ya. Ustaz, Abah. Ustaz boleh tanya sikit tak Ustaz? Boleh. Boleh tak kita cakap kenapa kita kurang dengung di situ? Kerana umpamanya ada bersabdu situ diumpamakan 2 huruf menjadi satu. Nun satu dan na tu nun 2. Jadi sebab ada 2 huruf kat situ. Inna. 2 nun dijadikan satu tu sebab dia tak sabdu. Boleh tak kita buat boleh. Yang itu kita boleh masukkan dalam penerangan asal sabdu itu berlakunya macam mana. Jadi mungkinlah juga kalau nak jadikan sebagai asbabnya, mungkin kalau seseorang itu belum jelasnya sabdu itu memang berasalnya daripada 2 huruf, yang kedua-duanya huruf yang sama, yang pertamanya berbaris mati, yang keduanya berbaris, dan bila bertemunya kedua-dua huruf yang sama dimasukkan pertama ke dalam yang kedua, maka menjadi huruf satu yang bersabdu. Itu dalam penerangan ataupun dalam definisi idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain dia berlaku pada semua huruf yang sama, yang pertamanya berbaris mati, yang kedua berbaris. Okey, boleh dimasukkan juga. Jadi kalau seorang itu tak fokus kepada syaddah itu, maka dia akan kurang 2 harakat. Boleh juga insya-Allah. Okey. Ustaz, kita dah tahu masalah ni pasal kurang fokus. Dan mungkin kita baca terlalu laju, kita lupa hukum yang sepatutnya kita baca dengan betul. Apakah cara yang baik untuk mengatasi masalah ini, Ustaz? Okey, bagi saya, kalau kurang fokus tu disebabkan kurang lancar, maka itu tak boleh kita bantulah. Dia nak kena lancarkan dirinya. Dia nak kena buat sesuatu macam mana nak boleh lancar. Jadi saya dah bagi contoh tadi, antara surah yang selalu dia baca dengan surah yang jangan-jangan dia baca. Kenapa yang selalu dia baca lidahnya mudah? Kenapa surah yang dia kurang baca ni lidahnya agak berat dan lambat sikit? Jadi di sini terjawab kepada Tuan Haji Taib tadi, macam mana surah yang jarang-jarang dibaca, dia nak kena banyak bacalah. Lagi-lagi kalau katalah kita dah ada, memang kita dah ada kadar yang disukatkan ataupun yang dibataskan, yang dihadkan pada setiap hari yang dibacakan sekian-sekian muka surat kan. Jadi tugasnya mesti dia nak kena baca sebelum masuk kelas tu. Sebelum masuk tahsin tu ataupun kelas tadarus tu, dia dah baca sebelum tu. Itu satunya baiknya dia dah baca.
dan hamba Allah tak ada bersama kita. Saya pernah bagi cadangan ini dan dia buat waktu bulan Ramadan baru ni, dia kata betul-betul berkesan. Apa yang dia buat sebelum kan kita tadarus di Ghufran selepas subuh selalu kan. Sebelum dia datang selepas subuh tu, sebelum dia masuk tadarus selepas subuh, sebelum subuh tu dia dah baca sampai 2-3 kali. 2-3 kali, katakan tak, saya tak ingat berapa muka surat yang selalu tadarus tetapkan. Dia baca, dia rajin, dia usaha sampai 2-3 kali, dia buat, dia ulang yang sama. Jadi dia kata bila masuk dalam kelas tu dia rasa macam tenang dan hati dia dah tak risau dah muka surat mana yang dia kena baca. Dia dah get ready dan lebih kurang macam tu lah. Bila dia baca agak lancar banding dengan dia tak baca langsung. Itu satu baiknya. Yang kedua baiknya, tadilah kadang-kadang saya kadang-kadang ternampak juga tapi tak ingat siapa. Sebelum nak sampai giliran dia, kawan dia 2-3 orang sebelum tu tengah baca muka surat, scan muka surat, dia dah kira dah mana turn dia. Ayat yang dia nak kena baca tu dia dah kira-kira, pandai dia kira okey betul-betul dekat sini kan. Dia tak peduli dah kawan dia tengah baca tu. Dia baca bahagian dia tu, dia dah ulang. Dia takut dia salah. Itu kurang baik lah kan. Sebab kita dah tak dengar sahabat kita tengah baca, apa yang berlaku pada sahabat kita tengah baca ke apa ke. Kita hanya baca kita punya, itu macam tak berapa cantik lah dalam kelas tadarus Al-Quran. Jadi kalau kita dah baca sebelum itu, Masya Allah, banyak pahalanya dan banyak baiknya insyaAllah. Okey. Mohon maaf. Ini Tapi ada juga masalahnya Ustaz. Kalau memang kita baca sendiri, kita rasa ini betul. Tapi kita dah harus sama ada orang penyemak, ini masih juga kurang. Itu yang baiknya Ji. Sebenarnya itu yang katanya dibolehkan kita baca dalam keadaan kita tak betul ataupun kita yakin banyak salah kita, dibolehkan kita baca walaupun kita rasa banyak kita salah. Sebab apa? Sebab dalam proses belajar. Lagi-lagi macam saya cadangkan tadi, sebelum subuh kalau katalah kita terjaga awal, masya-Allah, solat malam semua, ada lagi masa setengah jam untuk subuh. Sementara kita tunggu, kita dah habis zikir, istighfar semua, dah doa semua, baca Al-Quran itu, kita dah tak tahu nak baca Quran yang mana, baca Quran yang kita nak baca selepas tadarus. Walaupun merangkak, gagap-gagap sendiri, banyak kita rasa macam betul, rupa-rupanya tak betul, nanti lepas subuh kita akan ditegurkan, kita akan diperbaiki lagi oleh ahli grup yang lebih mantap pada kita. Itu satu, banyak kebaikan lah berlaku di situ. Kita akan belajar daripada kita buat salah tadi. Rupanya salah kat saya baca sebelum subuh tadi. Alhamdulillah dah dapat yang betul. InsyaAllah. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ini kadang-kadang kita baca yang tentang kadang-kadang dengung kita miss dua harakat. Kadang-kadang bila wajibul guna tu berturut-turut Ustaz. Macam misalnya surah Ar-Rahman yang awal-awal kan ada macam ada dia punya berdengung tu, lepas dengung ni ada lagi dengung. Jadi kadang-kadang kita terlepas salah satu dengung tu Ustaz. Okey. Itu berdengung itu namanya. Itu dah jadi berdengung-dengung kan. Okey. Haji akan rasa nanti macam kami yang rasa, insya-Allah lah, kami pun tak sempurna sangat, tapi alhamdulillah boleh rasalah seronoknya bila ada dengung. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan haji-hajah semua, qari-qariah semua, ada satu masa nanti kita akan rasa ya Allah tak cukupnya dengung. Tak cukupnya ayat yang ada dengung. Kita akan cari mana ayat yang ada dengung. Kita akan cari perkataan-perkataan yang ada dengung. Sampai, ini saya cerita di sinilah, benda ni tak berapa baik sangat. Sampai kadang-kadang, contohnya kalau kita ada persaingan, macam saya ni kalau pergi jadi imam sana, saya selalu saya anggap saya akan bersaing dengan imam-imam yang lain. Sebab kita nak buat yang terbaik kan. Contohnya imam A, imam B, imam C, saya imam D, imam yang keempat. Jadi bila imam pertama dah baca, banyaknya dengung dia, banyaknya mat-mat dia. Bestnya dia baca. Kena ayat saya kurangnya dengung, kurangnya mat. Kami ambil kira sampai tahap tu. Saya ambil kira sampai tahap tu. Jadi ayat saya tak banyak sangat mat. Hukum mat tak ada banyak sangat. Jadi peluang untuk saya nak lenggok ataupun saya nak bunga-bungakan bacaan itu, dia tak ada sangat, tak ada chance sangat. Jadi macam ayat, lagi-lagi macam ayat-ayat pendek kan, surah-surah yang ayat pendek, kita kalau jadi imam, bila baca ayat-ayat pendek ni kita nak buat
nak buat lagu tu dia tak berapa nak menjadi sangat. Kecuali orang mahir, orang yang pandai, orang yang hebat, orang yang memang dah profesional sangat itu, bagilah ayat mana sekalipun, dia boleh je. Tuan-tuan perasan tak, kadang-kadang imam-imam ini kalau ayat-ayat yang pendek, surah-surah yang pendek, dia sambung-sambung. Dia macam tak cukup ayat tu pendek, dia akan sambung-sambung. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Contohnya macam itulah. Lagi-lagi, kalau ini semua kita kongsi rahsia-rahsia saya ni. Kalaulah ayat itu di hujungnya ada mad iwad. Surah tu memang penghujungnya banyak mad iwad. Contohnya surah Al-Kahfi, kan? Ada lagu-lagu tak sesuai kita nak baca pada surah Al-Kahfi tu. Contohnya lagu Mahir Al-Mu'intili kan? Pernah dengar kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kalau nak baca dalam surah Al-Kahfi, dia tak berapa sesuai. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dua je. Dia nak tarik tu tak boleh. Jadi kita nak cari di tengah-tengah ayat mana yang adanya ma'arif sukun, baru kita boleh buat lagu mahir tu. Jadi ni jawapan kepada Haji Rahmat. Kalau sekarang Haji Rahmat rasa kalau banyaknya dengung itu menjadi masalah dan mungkin terlepasnya dengung, satu masa nanti Haji Rahmat akan cari mana ni dengung. Saya nak buat lagu ni. Tak cukup dengung. Allah insya-Allah. Insya-Allah. Okey, ini saya menerangkan secara ke depan lagi. Insya-Allah bila kita lancar, bila kita sekarang ni malam ni secara khususnya saya mulakan kelas ini dengan mencari masalah dan punca kenapa kita tak cukup 2 harakat ini, sebab dalam bacaan kita nanti kita akan ingat soalan-soalan ini dan jawapan-jawapan dan cara-cara untuk kita nak menyelesaikan masalah yang tak cukup 2 harakat ini. Dan kita akan betul-betul berhati-hati bila jumpanya segala dengung, tak kiranya wajib bergunah ataupun tidak, dan juga hukum-hukum dengung yang lain, iqlab, ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, idgham mithlain dan juga idgham al-ghunnah, kan? Kita akan betul-betul berhati-hati dan kita kenal betul-betul ini dengung, dan waktu itulah barulah kita nak masukkan gaya bacaan kita dan juga lagu-lagu bacaan kita. InsyaAllah. Okey, ada tambahan lagi sebelum kita tambah lagi tajuk kita? Jadi kesimpulan wajibul ghunnah ni memang paling mudah sekali. Yang saya sebut tadi poinnya paling mudah sekali, boleh dikatakan semua kita insya-Allah akan kenal betul-betul wajibul ghunnah dan tak bertukar dengan yang lain lagi. Asalkan huruf nun itu ada sabdu, mim itu ada sabdu, tak kira sabdunya baris atas, baris bawah, baris depan, hatta baris mati sekalipun pada hujung-hujung perkataan, tetap kita kena dengung 2 harakah. Perkataan yang diakhiri dengan huruf nun yang adanya sabdu, kalau kita wakaf ke atasnya, nun itu pun kita nak kena dengung 2 harakat sebab hukumnya wajib dengung. Wajibul ghunnah. Itu yang menariknya kan? Jadi kita kena betul-betul kenal dan dalam bacaan kita nanti insya-Allah setiap hukum wajibul ghunnah cubalah kita berikan hak 2 harakah tadi. Dan selalu juga saya sebut bab dengung ni, biar agak rasa panjang, dengung 2 harakat, lebih dari kurang 2 harakat. Istilahnya, biar kita terasa macam lebih daripada 2 harakat, kita rasa macam panjang, asalkan jangan kurang dari 2 harakat. Dan kadar kurang 2 harakat itu mungkin kita boleh kita boleh menilainya dari segi selalu kita mendengar qari-qari ataupun pembaca yang baiklah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, ada dengung.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ada dengung kan? Tapi tak panjang, tak cukup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ada dengung? Dah lebih daripada 2 harakat. Tapi kalau katalah nak ditarik lagi, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Saya rasa 3 harakat lebih. Panjang tu. Tapi ada tak orang kata, salahlah dengung tu. Jarang orang nak boleh tarik ataupun nak boleh komen dengung kita itu terlampau panjang. Lainlah kalau betul-betul panjang lah kan. Kadang-kadang ada jugalah orang-orang yang baru nak belajar lagu-lagu macam taranum-taranum tu. Kadang-kadang terpanjang sangat itu tak boleh lah. Itu sangat-sangat nampak kan. Itu terlebih sangat tu sampai mak lazim lah tu kan. Kita biar tarik tu lebih daripada 2 harakat pun dah cukup. Innal ladzina kafaru. Itu saya bagi saya memang dah lebih daripada 2 harakat, tapi lebih cantik dan lebih baik daripada innal ladzina kafaru. Satu persatu kita sebut, kita rasa macam boleh kita kawal. Macam Haji Rahmat sebut, kalaulah dalam satu ayat itu banyaknya dengung, banyaknya wajibul gunnah dan hukum-hukum dengung yang lain, kita nak tarik panjang itu kita agak rasa macam berat sikit kalau kita belum biasa lagi. Tapi yakinlah, kalau kita dah mula jaga dan mula kita mencari betul-betul hukum-hukum yang ada kait dengan dengung ni, kita jaga, kita bagi 2 harakat, tarik 2 harakat, bila dah terbiasa sangat, dah selalu sangat macam tu, dia sendiri datang. Dan kadang-kadang kalau termiss, kita sendiri rasa macam ada salah tadi. Kita sendiri rasa macam tak cukup. Kita patah balik. Itu seronok tu. Kita sendiri dah boleh rasa, dengung tadi macam kurang 2 harakat. Sebab selalu kita jaga sangat kan. Kita jaga. Bila ada 1-2 tu macam dah terlepas sikit, kita sendiri akan perasan, ini kurang. Kita patah balik. Bila dah sampai tahap itu, Masya Allah, seronok sangat kita baca Al-Quran. Hukum tajwid pun kita berkira. Bukan sekadar sebutan salah kita berkira ataupun kalimah tu memang tunggal terbalik kita kira salah, tak. Tajwid yang tak cukup harakat pun kita dah ambil kira. Itu yang insya-Allah kita rasa macam betul-betul kita jaga Al-Quran dari segi bacaannya supaya bacaan itu baik dan juga sempurna, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita terus dengan tajuk yang berikutnya. Sebab masih lagi dengan dengung. Dan selepas ni insya-Allah kita ada masa kita baca sikit insya-Allah. Okey, tajuk yang berikutnya mimus sakinah. Hukum-hukum mim mati. Hukum-hukum mim mati memang siapa-siapa pun kenal. Daripada dulu lagi kita selalu kenal, selalu sebut dan selalu kita baca. Dan cuma kadang-kadang macam tadilah. Dia ada kurangnya 2 harakat. Punca-punca asbab-asbabnya kita dah sebut dah tadi. Sama je. Kita kenal, Masya Allah. Kalau kita tanya satu persatu, insya Allah masing-masing kenal hukum mim mati ni. Tapi kadang-kadang itulah tak perasan ataupun asbab-asbab yang kita sebut tadi. Saya bagi laluan, insya Allah, untuk mim mati ni ikhfa syafawi. Siapa nak bagi penjelasan ikhfa syafawi? Silakan. Apa ni Ustaz? Ifak maknanya kesamaran kan? Okey. Dan Safawi itu artinya kebibiran. Apabila mim sakinah bertemu dengan huruf ba saja. Okey, syafawi itu maknanya apa? Bila dah nak bagi makna satu persatu, ikhfa itu maknanya samar ataupun sembunyi. Syafawi itu maknanya apa? Safawi artinya macam kebibiran. Jadi maknanya maksudnya bibir tu tidak boleh dibuka gitu ya. Atau Okey, tak apa. Kita nak dapatkan maklumat dan juga faedah daripada namanya Syafawi. Siapa boleh bagi, siapa boleh tambah lagi info, maklumat lagi?
Syafawi itu bibir Ustaz. Syafawi itu bibir. Kenapa bibir tiba-tiba bibir? Tak ada anggota lain? Bibir Sebab huruf ba tu dekat dengan bibir Ustaz. Dan nanti izhar syafawi? Kalau izhar Syafawi dia mim yang melekat bibirnya. Jadi ikhfa syafawi ni mim ke ba? Ikhfa Syafawi mim jumpa dengan ba. Mim sukun berjumpa dengan ba. Okey. Nisbahkan syafawi itu untuk huruf mim ke huruf ba dalam bab ikhfa syafawi? Dia lebih jelasnya untuk mim lah. Sebab kalau kita nak kata untuk huruf ba tu disebabkan namanya syafawi, jadi izhar syafawi tak boleh lah. Jadi mim tu puncanya. Okey. Sebab apa? Ni minta maaf lah. Yang berkenaan tersenyum saja, saya tak sebut nama sebabnya dalam dia dah mula senyum dah. Dalam hukum 5 kita ada izhar hukum 5, hukum nun mati. Kita ada izhar apa? Izhar halqi. Izhar halqi. Izhar halqi ke izhar haqiqi? Izhar halqi. Halqi. Bukan Bukan haqiqi Hakiki ikhfa Ya, ikhfa haqiqi. Kalau izhar boleh tak izhar halqi? Izhar halqi. Memang izhar haqiqi boleh tak? Izhar haqiqi. Izhar halqi tak pernah dengar Ustaz. Tak pernah dengar? Saya baru dengar Ustaz. Izhar hakiki ni izhar hakiki. Yang saya dengar izhar halqi boleh juga sebenarnya dia mula-mula dipakai izhar hakiki, tapi kerana khususkan kepada halqum jadikan izhar halqi. Okey. Tak, soalan saya itu Haji Taib dah bagi jawapan penerangan dah tu. Soalan tadi boleh tak izhar pada izhar nun mati tu kita panggil izhar haqiqi, boleh tak? Tak boleh. Izhar halqi. Ada jawapan kata tak boleh dan ada katanya hanya halqi sahaja. Okey, ini kita malam ni insya-Allah kita nak settlekan masalah ni. Kekeliruan dan juga kesamaran, keikhfakan. Siapa sebut kata ikhfa samar tadi? Kemusyrikan. Okey. Sebenarnya dari segi nama Syafawi ini, Syafawi yang kita nak belajar malam ni, ikhfa Syafawi dan izhar Syafawi, sebenarnya dia pecahan daripada haqiqi. Jadi dalam hukum tajwid, kalau dari segi pembahagian ataupun susunan mana-mana kitab tajwid, kalau dimulakan dengan hukum dengung dan tak dengung, dia akan mula dengan hukum 5 dulu. Hukum nun sakinah wa tanwin. Hukum nun sakinah wa tanwin merupakan hukum yang utama dan yang pertama, yang awal. Bila hukum awal, semuanya original belaka, semuanya yang sebenar belaka. Jadi diberi nama kepada izhar yang dalam bab nun mati dan tanwin, izhar haqiqi. Izhar yang betul-betul izhar. Izhar yang sebenarnya izhar. Bila diberi nama untuk ikhfa, ikhfa pun ikhfa haqiqi. Ikhfa yang betul-betul ikhfa. Bila masuk bab yang kedua, hukum mim mati, dah kedudukannya yang kedua, dia dah tak ada dah. Ada pula hukum izhar pula berulang di situ. Jadi dia tak boleh nak letaknya izhar haqiqi lagi sebab izhar haqiqi dah ada dalam nun mati. Jadi dia letaklah Syafawi. Carilah nama gelaran yang baru. Syafawi ni apa? Syafawi ni daripada asyafah. Asyafah maknanya bibir mulut. Dan bibir mulut ini dirujukkan kepada huruf mimus sakinah. Mim mati. Tajuk besarnya, ahkamul mimus sakinah, hukum-hukum mim mati. Disebabkan mim itu keluar daripada bibir mulut, maka segala hukum yang dalam mim mati ini dinisbahkan kepada Syafawi. Idgham Syafawi boleh orang panggil, izhar Syafawi, ikhfa Syafawi.
Dan idgham mithlain saghir ini banyak namanya. Idgham mimi, idgham mithlain saghir, idgham mutamathilan pun termasuk dalam situ. Jadi dalam bab nama ni, dalam bab hukum mim mati ini, Syafawi disebabkan dia datang kemudian, maka diberi nama sesuai dengan huruf mim mati tadi. Adapun untuk hukum nun mati dan tanwin, izharnya pada asal namanya izhar haqiqi. Izhar yang betul-betul izhar yang sebenarnya. Selain daripada izhar yang dalam bahagian lain, dia akan ada nama lain. Izhar qamari, izhar mutlaq, izhar syafawi. Selain daripada izhar haqiqi. Mim jumpa yang 15 huruf tu izhar Okey. Syafawi. Jadi apa ni kejap jadi pada asalnya memang kalau tuan-tuan kata ini first time dengan izhar haqiqi, saya agak-agak pelik sangat. Sebab izhar halqi ni jarang-jarang sebut. Tak tahulah, mungkin Melayu mungkin tajwid di sini suka ambil gelaran yang kedua. Izhar halqi ni wa yusamma, maknanya dalam kitab-kitab tajwid, dan dinamakan juga izhar ini sebagai izhar halqi sebab semua hurufnya keluarnya daripada halqum. Jadi tajuknya mana-mana kita tajwid, kalau kita tengok dia akan beri nama izhar haqiqi, dan hujung tajuk itu selepas pada dia terangkan semua hukumnya dan juga hurufnya, dan dinamakan juga izhar ini izhar halqi disebabkan huruf-hurufnya keluar dari halqum. Al-hamzatu wal ha, al-ain wal ha, al-ghain wal kha. 6 huruf itu semuanya keluarnya dari halqum. Jadi kesimpulannya, bermula daripada malam ni insya-Allah, untuk nun mati dan tanwin, izhar halqi adalah izhar haqiqi. Izhar haqiqi adalah izhar halqi. Dinamakan haqiqi disebabkan dialah pertama disebutkan, dibincangkan dalam ilmu tajwid berkenaan hukum izhar. Hukum yang nak kena jelaskan nun mati dan tanwin. Hukum yang nak kena nyatakan nun mati dan tanwin. Adapun dalam bab mim sakinah, mim mati ini, kita dah kena tukar nama izhar itu. Tak bolehlah nama izhar kosong gitu, sebab nanti keliru dengan izhar-izhar yang lain, diberikan syafawi. Kenapa syafawi? Sebab hukumnya bermula daripada mim mati, dan mim itu keluar daripada asyafah, dan asyafah itulah dinamakan syafawi. Okey, Haji Samad sambung ikhfa syafawi. Ikhfa samar, syafawi keluarnya dari bibir mulut. Okey, macam mana kita nak kenal, macam mana dia punya hukumnya? Dia katalah apabila mim sakinah bertemu dengan huruf ba saja. Okey. Jadi Cara dia apa ni, bacaannya? kalau dibacakan, diikhfakan bacaan tidak dinyatakan bunyi mim. Dan digunakan dengan 2 rakaat. 2 harakat. Dua. Kalau 2 rakaat jenuh je. Kalau 2 rakaat setiap kali jumpa bangun nak kena rukuk ni. Okey, dia macam mana sembunyikan, tak bunyikan mim? Jadi kalau misalnya kita macam alaihim, bibir tidak boleh rapat dan lidah pula tidak terangkat ke langit-langit. Itu apa yang ini banyak lagi ilmu nak kena belajar ni kita ni. Maknanya ada kena mengena dengan lidah pula ni. Tadi kita kata mim dan ba itu keluarnya dari bibir mulut. Kita tak apalah, lidah tu asalkan tak terkeluar sudah. Yang penting bibir mulut tu. Okey, dari segi penerangan Haji Samad dah terang. Maknanya ikhfa itu kita sembunyikan, kita samarkan, kita masukkan ke dalam huruf ba, satu-satunya huruf ba, dengan diikhfakan, dengan didengungkan 2 harakat. Okey, betul. Dan bagi saya pula, bila mim dan ba, kedua-duanya keluarnya daripada bibir mulut, istilah kita nak rapat tak rapat itu terpulang kepada mudahnya kita baca. Kalau rasa rapat tu lebih mudah, maka utamakan yang rapat. Tarmihim bihijarah dalam surah Al-Fil kan? Tarmihim bihijaratin. Mim tempat keluarnya 2 bibir mulut atas dan bawah. Ba tempat keluarnya
atas dan bawah. Jadi kenapa kita nak masih ada yang tak rapat? Tarmihim mana datangnya rungga mulut itu? Sedangkan mim dan ba kedua-duanya dari kedua-dua bibir mulut. Jadi kesimpulannya kita ambil yang mana lebih mudah untuk kita bacakan ikhfa ini dengan dengung dua harakat, maka bacalah insya-Allah kedua-duanya betul. Asalkan dengung dua harakat, insya-Allah. Insya-Allah. Tarmihim bihijaratin. Selesai. Ada soalan? Ada apa-apa siapa nak tanya lagi, nak tambah lagi dalam bab ikhfa syafawi? Tak masalah, insya-Allah. Itu saja ikhfa syafawi. Bila kita jumpa nanti, pastikan dengung itu 2 harakat, jangan kurang. Sebab itulah matlamat utama untuk kita nak sempurnakan hak ikhfa syafawi ini. Hukum yang kedua dalam bab ahkamul mim sakinah itulah idgham mithlain saghir. Tengok di sini pun dia sebut idgham syafawi. Dia sebut idgham syafawi di sini. Walaupun jarang-jarang orang sebut idgham syafawi, tapi kenapa dia sebut idgham syafawi di sini? Sebab hurufnya mim daripada asyafah, daripada bibir mulut keluarnya. Dan nak bezakan dengan idgham bila gunnah, idgham ma'al gunnah yang dah dibincangkan dalam hukum al-mim sakinah wa tanwin, ahkam an-nun sakinah wa tanwin. Siapa boleh bagi penerangan sedikit untuk idgham mithlain saghir hukum kedua ni? Tafadhal. Idgham mithlain Cuba saghir. Ustaz. Silakan. Idgham syafawi, mim sukun berjumpa dengan huruf mim sabdu. Idgham berarti masuk pada huruf seterusnya. Syafawi berarti kebibiran, dibaca dengan dengung. 2 harakat. 2 harakat. Idgham syafawi. Kalau idgham mithlain saghir? Selalu tuan sebut ini hukumnya idgham mithlain saghir ke idgham syafawi? Kalau mim mati bertemu dengan mim dalam Al-Quran, kalau bila baca, hukum ni selalu kita sebut idgham mithlain saghir ke idgham syafawi? Ini yang saya nak tanya tadi Ustaz. Apa bezanya idgham syafawi dengan idgham ini apa? Idgham mislain ni? Dan ada satu lagi sahabat-sahabat kita kadang-kadang sebut idgham mimi. Saya pun biasa juga dengan mimi. Idgham mimi. Macam mimi pula. Cantik tulisan. Tapi dalam saya lepas ini saya ada tulis idgham mislain ma'al gunnah. Idgham mithlain ma'al gunnah pula. Insya-Allah. Inilah. Ini komplit. Nak tambah lagi ke? Idgham mithlain ma'al gunnah pun tak salah. Sebab memang idgham mithlain ini memang dengungnya dua gunnah, ma'al gunnah. Dia ada dengung kan. Jadi betul lah. Cuma kita nak kena terangkan satu persatu lah, nak kena kupaskan. Kalau idgham syafawi, Haji Azman dah sebut tadi, idgham tu memasukkan, syafawi tu kebibiran, maknanya hukum hurufnya terlibat dengan bibir, maknanya mim mati lah. Mim mati itu keluarnya daripada bibir. Kalau idgham mithlain saghir, idgham memasukkan mithlain maknanya apa? Huruf yang sama, serupa. Huruf yang sama, serupa. Betul. Maknanya sekarang ni betul dah tadi sebut mim mati bertemu dengan mim. Bagi saya tak perlu sebut mim mati bertemu dengan mim musyaddadah. Tak perlu sebut. Sebab asalkan mim mati bertemu dengan mim, semuanya hukum idgham mithlain saghir. Dan satu lagi nak kena ingatkan di sini, bila idgham mithlain saghir, berlakunya mim mati bertemu dengan mim, walaupun mim itu ada musyaddadah, mim itu dah tak jadi wajibul gunnah. Tak jadi hukum berasingan wajibul gunnah. Sebab apa? Nanti kita tanya nanti. Kita selesaikan ini dulu. Sebab ada orang confuse, orang tanya di sini dia sebut idgham mithlain, lepas tu dia sebut pula wajibul gunnah. Kita selesaikan satu-satu. Idgham memasukkan mithlain seumpama, serupa, maknanya mim mati bertemu dengan mim saghir. Saghir dalam istilah ni, boleh tanda ni, boleh tulis, nanti lupa pula. Saghir ni dalam istilah tajwid ini, maksudnya iaitulah huruf pertama berbaris mati, huruf kedua berbaris. Jadi kena kepada mim mati bertemu dengan mim.
mim tu berbaris. Ini saghir. Kenapa saghir? Saghir itu dalam bahasa Arab kecil. Kan, saghir. Muhammad saghir, Muhammad kecil. Anta saghir, engkau saghir. Kamu kecil. Contohnya kan dalam bahasa saghir, dalam bahasa Arab saghir itu kecil. Tapi bukannya kecil di sini idgham jadi kecil, tidak. Dalam istilah tajwid kalau sebutnya saghir maknanya yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris. Kenapa? Sebab nanti insya-Allah dalam qiraat yang lain, siapa-siapa yang dah sampai tahap qiraat dia akan tahu ada di sana idgham kabir. Idgham besar. Idgham besar pula, bila sebut idgham besar, bermaknanya huruf pertama berbaris, huruf kedua berbaris. Maka idgham, berlakunya idgham juga. Contohnya, Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaum. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaum. Kan? Mi dengan ma. Huruf mi itu berbaris bawah, Maliki Yaum berbaris atas. Kalau nak sambung, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum. Him Maliki Yaum. Walaupun mi itu berbaris, ma pun berbaris, tapi dalam setengah bacaan diidghamkan huruf yang serupa ini ke dalam huruf yang kedua. Walaupun kedua-duanya berbaris. Dia panggil idgham kabir. Jadi sebab itu kalau kita tertanya kenapa di sini saghir ni kenapa kecil-kecil, sebab ada lagi jenis-jenis idgham yang kabir, yang bukannya kecil, yang bukannya pertama, yang tak semestinya pertama berbaris mati bertemu dengan huruf berbaris diidghamkan, tidak. Ada juga yang kedua-duanya berbaris diidghamkan juga, namanya idgham kabir. Tapi tak apalah, ini tambah lagi ilmu yang akan datang insya-Allah. Jelasnya insya-Allah. Dan mimi sebenarnya idgham mitlain mimi ataupun idgham mimi sebab kedua-duanya huruf mim. Mimi maknanya dinisbahkan kepada huruf mim. Mim mati bertemu dengan mim, kedua-duanya huruf mim, maka dinamakan idgham mimi. Kalau kata idgham mitlain ma'al gunnah pun sama. Idgham mitlain maknanya mim bertemu dengan mim, huruf seumpama dan beserta dengan dengung. Kenapa? Sebab ada juga idgham huruf yang sama tapi tak ada dengung. Contohnya idgham mutamathilain. Ba mati bertemu dengan ba, dal mati bertemu dengan dal. Itu idgham juga tapi tak ada dengung. Yang ini ada dengung. Okay, Haji siapa tadi? Haji kalau nak sebut idgham mitlain ma'al gunnah pun betul juga sebab ada juga idgham mutamathilain yang tak ada dengung. Okey tak semua? Insya-Allah. Ada yang tak faham tak apalah, yang agak susah-susah tu kita biasakan dengar-dengar dulu insya-Allah. Okey, jadi kesimpulannya idgham mitlain saghir ini kalau dari segi pilihan untuk kita nak sebut, kita biasakan sebut hukumnya idgham mitlain saghir. Dari kita sebut idgham syafawi, kita terus sebutlah idgham mitlain saghir. Biasakan sebab inilah nama aslinya ataupun nama asalnya, nama utamanya. Ada setengah tu sebut idgham syafawi, boleh juga. Idgham mimi, boleh juga. Tapi biasakan dengan nama idgham mitlain saghir. InsyaAllah. Okey, dari segi bacaannya, kita ada di sini. Wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Terus mim mati, terus masuk dalam mim. Idgham. Idgham ni kita masukkan terus. Nampak tadi? Nampak nak? Kita besarkan okey. وهم مهتدون ولكم ما كسبتم فأنقذكم منها. Okey. Jelas insya-Allah? Okey, sebelum kita nak pindah kepada hukum yang terakhir, di sini ada soalan. Mim mati bertemu dengan mim. Saya dah besarkan di sini. Boleh tengok sama-sama insya-Allah. Saya dah besarkan lagi. Okey, nampak Okey. Mim mati bertemu dengan mim. Dan Haji Azman sebut tadi mim mati bertemu dengan mim yang ada sabdu. Okey, di sini mim mati bertemu dengan mim. Jelas-jelasnya hukum ni hukum
idgham mithlain saghir. Tetapi ada orang sebut di sini mim ni adanya sabdu. Mim ni adanya sabdu dan kita dah kenal sebelum ini mana-mana mim yang ada sabdu, nun ada sabdu, hukumnya wajibul gunnah. Kena dengung 2 harakat. Okey. Dalam keadaan ini, contoh yang begini dan banyak lagi dalam Al-Quran, mim mati bertemu dengan mim dan atas mim tu adanya sabdu. Boleh tak, ataupun nun mati bertemu dengan nun ada sabdu, boleh tak mim ini jadinya hukum wajibul gunnah? Boleh tak? Mim yang ada sabdu ni. Mim yang ada sabdu ni. Boleh tak jadi wajibul gunnah? Okey. Kita logik dulu. Kira logik dulu. Siapa yang boleh jawab? Saya rasa boleh, Ustaz. Boleh Pasal dia kita kena kadar 2 harakat dengan guna kan. Sebab memang nak tak nak memang kena dengar 2 harakat kan. Maknanya wajibul gunnah. Betul? Okey, itu jawapan Haji Samad. Kalau jawapan orang lain macam mana? Okey, semua sama? Boleh setuju? Boleh bagi sokongan kepada Haji Samad? Pasal di situ ada sabdu, Ustaz. Jadi mim berjumpa mim mati, berjumpa mim, ada mim bersabdu. Okey, maknanya boleh boleh jadi wajibul gunnah. Okey, lain ada tak jawapan lain? Kalau ketika wakaf tak boleh, Ustaz. Kalau sambung dah jadi mislain syarih, I think wajibul gunnah tak ada dalam kamus lah, Ustaz, insya-Allah. Saya rasa lah. Pasal kalau kita waktu kita wakaf akan terjadi mati kum saja. Dalam paragraf 1 pun ini mungkin salah satu, saya tak tahu bahasa Arab, mungkin ini dalam 2 kalimah. Ini orang fikir di luar kotak ni. Okey, tak apa. Kita pergi soalan yang kedua dulu supaya lebih jelas. Katakanlah kalau kata boleh, kita tak dengar lagi jawapan Haji Bashir, macam seolah-olah kita tak dengar, kita buat macam tak dengar apa yang Haji Bashir sebut tadi. Katakan tadi beberapa qari kita kata boleh. Jadi di sini kita nak idgham mithlain saghir ke nak wajibul gunnah? Soalan kedua. Kita nak idgham mithlain saghir ke wajibul gunnah? Ada satu hukum ke 2 hukum dalam perkataan ini? Ia akan menjadi Islam mithlain syarih. Islam mithlain syarih. Jadi satu ke jadi 2? Satu saja, Ustaz. Satu saja. Islam mithlain syarih. Pasal idgham mithlain saghir wajibul gunnah tak boleh lah. Wajibul gunnah, saya dah ikut formula saya, insya-Allah tak boleh. Okey, formula tu dah kena. Cuma ending kesudahan formula tadi macam ada kurang sikit, dia kurang masuk sikit dah, kurang lengkap lah. Macam mana tak boleh sedangkan dalam idgham mithlain saghir memang ada dengung. Dia memang ada dengung, Ustaz, tapi kalau macam selalunya kalau macam wajibul gunnah, dia sebelum datangnya sabdu, dia ada huruf atas, bawah atau ke depan. Maknanya tak boleh sebelumnya ada huruf mati Macam inna, dia ada huruf bawah, ada sabdu. Macam tu. Maknanya sebelum huruf wajibul gunnah tu tak boleh ada huruf berbaris mati lah. Macam ni mim mati. Itu saya pendapat lah. Tak tahu orang lain punya lah. Kalau salah Ustaz betulkan lah. Bagi pendapat saya, Ustaz. Okey, sekejap. Kita tengok Haji Hanafi dulu. Seronok pula malam ni. Banyak pendapat. Dia keluar marhaj dia sama dan sifat dia sama, jadi dia tak boleh guna, jadi wajibul guna. Tak boleh jadi wajibul gunnah. Ini sama juga ni memang dan makhraj dia sama. Jadi kalau yang lain-lain makhraj baru boleh wajibul gunnah. Macam sama jugalah dengan Haji Bashir. Okey, Haji Abang Is. Ustaz, ini dia sebut idgham
Dia cuma nun boleh ya. Kalau nun boleh. Bajian Nabi dah tambah. Okey, Haji Abang Is macam mana? Dia, sebenarnya kita boleh panggil idgham mislain ma'al guna. Jadi dua-dua boleh lah. Ini jawapan ini kena balik kepada Haji Bashir sebenarnya. Sebab Haji Bashir yang dia sebut tadi, dia ada idgham mislain ma'al guna kan. Tiba-tiba dia kata tak ada ma'al guna. Macam mana Haji Bashir? Itulah, ni buku dah tulis tapi dia tak kasih uraian Ustaz. Aduh. Okey. Sebenarnya saya nak sampai kepada satu pemahaman insya-Allah yang insya-Allah yang betul punya, dan saya nak memberi lebih jelas kepada kita semua. Sebenarnya wajibul gunnah pada nun yang ada sabdu, wajibul gunnah pada mim yang ada sabdu, sama tak dengungnya dua harakat dengan dengung yang ada pada hukum iqlab, hukum idgham ma'al gunnah, hukum ikhfa syafawi, idgham mithlain saghir? Sama tak dengung? Sama. Wajib, sama-sama wajib tak? Wajib. Wajib. Haji Bashir dah mute. Okey, sebabnya kadang-kadang kita confuse. Wajibul gunnah ni seolah-olah wajib dengungnya untuk nun dan mim yang ada sabdu je. Hukum dengung yang lain seolah-olah tak wajib. Mungkin sunat je kot. Sebenarnya semua wajib. Semua wajib. Cuma saya betul. Haji Bashir sebut, jawapan Haji Bashir paling betul. Dalam keadaan idgham mithlain saghir di sini, dia tak ada hukum wajibul gunnah yang berasingan sendiri. Maknanya kita nak sebut hukum ni wajibul gunnah tak boleh. Kita kena sebut idgham mithlain saghir. Kenapa? Haji Bashir dah sebut tadi. Sebab ini dua perkataan. Katakan kalau kita berhenti fa'anqadhakum minha ni, mim yang ada sabdu ni, ada tak sabdu? Tak ada. Kalau kita pisahkan dua perkataan ini, fa'anqadhakum dengan minha, minha ni walaupun ada sabdu, kita tak boleh baca minha. Tak boleh. Tak boleh kita mulakan dengan dengung macam tu. Kenapa tak boleh mulakan dengan dengung macam tu? Sebab dengung-dengung asalnya huruf mati. Dalam bahasa Arab kita tak boleh mula dengan huruf berbaris mati. Jadi dengung di sini mesti dia nak kena tumpang idgham mithlain saghir. Nak kena sambungkan dua perkataan ini, barulah wujudnya idgham mithlain saghir dengan makna yang lain. Kalau tak ada idgham mithlain saghir, tak adalah sabdu di atas mim tadi. Tak adalah wajibul gunnah. Jadi bila dah bertemunya mim dengan mim, bagilah hukum ini untuk idgham mithlain saghir, tapi dalam masa yang sama wajib dengung, tapi bukannya hukum wajib gunnah yang kita faham nun yang ada sabdu, mim ada sabdu itu sahaja. Insya-Allah. Jadi sebenarnya hukumnya wajib gunnah untuk semua hukum dengung tu wajib dengung belaka dua harakat. Dengung wajib. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, saya rasa sampai sini sahaja untuk idgham mithlain saghir dan izhar syafawi panjang kita biar kita tanggung untuk kelas akan datang insya-Allah. Sementara ni kita nak pilih surah pendek untuk sesiapa yang nak baca. Kita ada lagi 5 minit insya-Allah. Surah pendek saja. Kita nak bagi sesiapa baca mungkin surah An-Nas surah An-Nas yang ada kaitan dengan tajuk kita. Okey, fadil tafaddal, siapa nak cuba baca surah An-Nas insya-Allah. Saya nak buka dekat skrin ni bagi masa sikit. Kalau siapa dah ada mushaf, boleh baca dekat mushaf, ataupun kalau dah hafal boleh baca ikut hafazan surah An-Nas sahaja. Kita nak 2-3 orang baca insya-Allah. Siapa nak malu baca? Ustaz. Ni sebab ni kita dah belajar wajib dengung kan. Jadi segala hukum dengung itu wajibkan, pastikan dengung tu cukup 2 harakat. Okeylah, biar saya cuba dulu Ustaz. Insya-Allah. Let me apa dia orang cakap tu? Let the ball rolling Sekejap InsyaAllah tak apa. Siapa yang nak jadi orang kata kabsyul fida orang yang nak beranikan diri insya-Allah untuk kebaikan bersama insya-Allah. Okey, silakan. Saya dah buka dekat skrin An-Nas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Masya Allah. Masya Allah. Dia nampak susun dan juga berhati-hati, cermat bacanya. Begitulah yang kita nak untuk semua hukum-hukum yang adanya dengung dalam lain-lain surah ataupun ayat-ayat yang lain. Dan kita akan ternampaknya indahnya susunan Al-Quran, dan itulah antara mu'jizah Al-Quran. Yang mana Nabi SAW diberikan mu'jizah ini untuk nak tahaddi, mencabar bangsa-bangsa Arab, sastrawan-sastrawan Arab waktu itu. Hebatnya Al-Quran, susunan Al-Quran, sempurnanya bahasa Al-Quran, surutan Al-Quran, kata-kata Al-Quran, dengan kita penuhkan hukum-hukum tajwid tadi. Tapi kalau kita tak sempurnakan hukum tajwid, dia tak nampak kesempurnaan Al-Quran dan juga keindahan bahasa Arab Al-Quran ini, tersusunnya semua mu'jizah Al-Quran ini, dia tak lahir, dia tak timbul. InsyaAllah. Itu antara usaha kita bila kita baca dengan tajwid, maka salah satunya insyaAllah dia akan nampaknya keindahan bahasa Al-Quran. Okey, qari berikutnya insyaAllah. Siapa nak cuba? Saya cuba. Okey, Haji Samad, masya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Saya belum kenal lama lagi Haji Samad, baru-baru dah, baru-baru kenal, dan bacaannya pun saya tak kerap lagi dengar. Tapi saya rasa bacaan ini Haji Samad dah cuba tambahkan kadar dengung pada bacaan Haji Samad. Saya rasa mungkin kalau sahabat-sahabat yang lain yang selalu masuk G5, G5 setiap pagi tu, mungkin kalau penyemaknya mungkin pernah tegur Haji Samad kurang dengung tu, saya tak tahulah ada tak ada tu. Tapi saya rasa sebab kita dah belajar malam ni dan Haji Samad pun antara yang dah faham dengung ni nakkan dipanjang-panjangkan lagi. Saya rasa Haji Samad dah cuba. Tapi bagi saya nak lebih sikit lagi. Saya nak Haji Samad tarik lebih lagi segala dengung tadi, lebih-lebih lagi min syarri, hukum ikhfa hakiki di situ agak kurang 2 harakat. Dia tak cukup 2 harakat. Yang lain macam cukup-cukup sangat. Jadi kalau terkurang, kalau tersilap sikit, dia lebih kepada kuranglah. Kalau Haji Samad nakkan lebih lagi selamat, tambahkan lagi kadar dengung 2 harakat itu pada setiap hukum-hukum yang adanya dengung. Jadi boleh mencuba lagi lah insya-Allah ya. Jadi cantik dah, tapi kalau tambah sikit lagi selamat dan lagi baik insya-Allah. Okey, kita nak seorang lagi. Kita nak seorang lagi insya-Allah. Saya seribu ya. Okey, Abang Is insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Okey, ini Haji Rahmat sebut tadi bila dah berulang-ulang dan berturut-turutnya ada sedikit yang terkurangnya. Khannas ada kurang sikit. Yang lain masya-Allah min syari dia tekan lebih pula. Bagus. Yang lain jinnati okey cantik. Wannas tu kurang sikit. Sikit je. Tapi khannas tadi memang kurang sikit. Nak kan kita kalau boleh peringkat awal ni mungkin ada lebih kurang macam tu, tapi kalau kita dah berhati-hati, kita dah cuba tarik lebih insya-Allah satu masa nanti insya-Allah kita akan lebih panjang dan lebih selamat daripada kurangnya daripada 2 harakat. Sebab sekarang ni cerita kita kenapa kurang 2 harakat, dengung-dengung yang ada pada hukum yang adanya dengung. Jadi kita nak kena latih dengan cara ini, insya-Allah kita akan dapat cukupkan 2 harakat satu masa nanti dengan baik dan sempurnanya insya-Allah. Okey, terima kasih untuk malam ini. Saya rasa sampai sini saja perbincangan kita, muzakarah kita. Mudah-mudahan walaupun basic, walaupun hukum yang mudah-mudah yang selalu kita bincang, yang lepas-lepas kita dah banyak bincang, mudah-mudahan insya-Allah bertambah lagi ilmu dan bertambah lagi jelas tentang hukum-hukum tajwid kita insya-Allah. Terima kasih kepada semua untuk malam ni. Jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك السهل يسير. اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما وفهما مستقيما برحمتك يا ارحم الراحمين وهداية للصواب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.